Dalam eksperimen ini, saya menjumpai beberapa teori yang boleh guna pakai. Seperti yang pertama, ialah kita mempunyai pelbagai jenis fuel seperti gas, cecair dan pepejar. Untuk contoh cecair, ialah petrol dan diesel, manakala pepejar ialah seperti arang batu. Bahan api cecair mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi daripada bahan api pepejar. Seperti bahan api cecair tidak meninggalkan sebarang abu, manakala bahan api pepejar meninggalkan abu selepas terbakar. Selain itu, bahan api cecair mempunyai suhu penyalaan yang lebih rendah berbanding dengan bahan api pepejar. Dan seterusnya ialah bahan api cecair secara amnya kurang mencemarkan daripada bahan api pepejar. Okey, untuk teori seterusnya, nilai kalori bahan api. Nilai kalori bahan api ini ialah jumlah tenaga haba yang terdapat dalam makanan atau bahan api dan yang ditentukan oleh pembakar lengkap kuantiti tertentu pada tekanan mala dan dalam keadaan normal. Selain itu, apakah nilai kalori yang lebih rendah? Nilai kalori yang lebih rendah ialah jumlah haba yang dibebaskan dengan membakar kuantiti tertentu yang pada mulanya adalah 25 darjah Celsius dan mengembalikan suhu produk pembakar kepada 150. Dan akhir sekali ialah nilai kalori yang lebih tinggi. Nilai ini ialah nilai pemanasan yang lebih tinggi, juga dikenali nilai kalori kasar ataupun tenaga kasar. Bahan api ditakrifkan sebagai jumlah haba yang dibebaskan oleh kuantiti tertentu. Pada mulanya, suhu hanyalah 25 darjah Celsius sebaik sahaja ia dibakar dan produk telah kembali ke suhu normal yang mengambil kira haba penguapan air dalam produk pembakar. Dalam eksperimen ini, kita dapat membincangkan beberapa isu seperti terdapat 3 jenis nyalaan semula jadi, iaitu nyalaan berkarburasi dan nyalaan pengoksidaan. Nyalaan semula jadi mempunyai gabungan daripada bahan api oksigen yang seimbang. Nyalaan pengkarburan mempunyai lebih banyak bahan api dan nyalaan pengoksidaan mempunyai lebih banyak oksigen. Warna dan sifat nyalaan daripada penunu akan bergantung pada jenis penunu itu. Bagaimanakah ia mencampurkan bahan api dan udara bersama-sama dan bagaimanakah nyalaan distabilkan. Terdapat jenis penunu yang menghasilkan nyalaan bercahaya kuning walaupun semasa persediaan dengan betul. Dengan banyak jenis penunu, anda boleh mengendalikan bahan api yang agak kaya tanpa asap terbentuk dan tanpa nyalaan mengambil warna yang terlalu oranye atau kuning yang menunjukkan kawasan sejuk dan membentukkan jelaga. Secara teori, campuran psikometri hanya mempunyai udara yang cukup untuk membakar sepenuhnya bahan api yang ada. Dengan amalan ini, tidak pernah dicapai sepenuhnya disebabkan terutamanya oleh masa yang sangat singkat yang tersedia dalam enjin pembakaran dalaman untuk setiap kitaran pembakar. Akhir sekali, untuk eksperimen yang dinyatakan di atas memberikan gambaran tentang keadaan kawasan utama di mana ia digunakan. Ia tidak bertujuan untuk kepelbagaian eksperimen untuk berakhir di sini, tetapi sebaliknya yang didapat bercadangkan untuk orang lain yang sama bertujuan untuk menyediakan pelajar untuk tahu tentang pembakaran, pemindahan haba, teknologi bahan api, instrumentasi dan disiplin berkaitan dengan amalan yang bersifatkan industri, kedua-duanya secara teori dan praktikal. Bagi murid yang pada tahap yang berbeza, demonstrasi yang mudah tetapi berkesan boleh dijalankan, manakala eksperimen atau pertanyaan yang lebih kompleks mengikuti daripada yang dinyatakan. Ramalan analisis gas serombong substoikiometrik menggunakan kaedah yang lebih kompleks daripada yang digunakan untuk pemeriksaan cara aliran dalam unit menggunakan instrumen yang dibina dengan betul adalah dua alternatif untuk kumpulan yang terakhir.
Dengan menukar tekanan penunu, siasatan ini boleh diteruskan untuk mencapai hasil yang berkualiti. Ini dicapai dengan melaraskan pengawas selia udara dan membuat ketukan yang betul di sisi penunu untuk tolak tekanan. Dengan tekanan berubah yang tersedia pada penunu, beberapa eksperimen yang dijantakan sebelum ini mungkin dipertingkatkan. Walau apapun, tahap percubaan melihat kesan sampingan mungkin agak membuahkan hasil. Pertimbangkan mengapa ampungan rheometer bahan api gas dipengaruhi oleh perubahan dalam kadar alir udara walaupun apabila unit berada pada kawalan manual sepenuhnya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan beberapa cerapan yang bermanfaat tentang fenomena aliran bendalir. Beberapa perkara seperti itu boleh ditemui dengan kelebihannya tersendiri.